Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, muslimin, muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan teruskan lagi program siri Al-Quran Sahabatku, tahsin surah-surah pilihan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan dengan surah yang berikutnya, iaitulah surah Quraisy. Dan terlebih dahulu untuk makluman para pendengar yang dikasihi oleh Allah, kebiasaannya setiap minggu pada hari Selasa kita akan buat secara live melalui akaun Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Memandangkan pada hari ini sedikit masalah teknikal yang dihadapi oleh pihak kami, maka inisiatif yang diambil oleh pihak masjid adalah kita membuat secara rakaman terlebih dahulu dan insya-Allah akan disiarkan di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah dalam masa yang terdekat ini insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan yang sedang mendengar, pastikan terlebih dahulu like di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube kami, iaitulah TV MAMBS, dan juga di Instagram kami, iaitulah mambs.kt. Mudah-mudahan segala makluman, program dan aktiviti dari pihak Masjid Al-Muktafi Billah Shah tuan-tuan semua akan dapat memanfaat bersama insya-Allah. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini dalam surah Quraisy. Dan terlebih dahulu saya ingin mohon maaf sekiranya sepanjang penyampaian saya pada hari ini kurang memuaskan ataupun kurang baik disebabkan faktor kesihatan saya yang belum sihat sepenuhnya lagi pada hari ini. Kalau ada kesilapan dan sebagainya, saya mohon maaf sangat-sangat kekurangan dan sebagainya. Dan saya cuba untuk memberikan yang terbaik kepada tuan-tuan sekalian bagi memahami setiap apa yang kita perbetulkan bacaan kita pada hari ini insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita sama-sama membaca terlebih dahulu surah Quraisy. Insya-Allah kita membaca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Baik, kita lihat terlebih dahulu pada ayat yang pertama. Dan terlebih dahulu kita membaca basmalah sekali lagi. Dan saya baca terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Sekali lagi insya-Allah. Li'ilafi Quraisy. Baik tuan-tuan, para pendengar muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, dalam ayat yang pertama ini kita lihat terlebih dahulu beberapa hukum yang berkait, iaitulah di sini adanya huruf hamzah yang berada di bawah huruf alif sebenarnya. Lam, huruf alif, lam alif, dan di bawahnya ada huruf hamzah.
Di sini hamzah dibaca dengan pendek, li'i. Li'i. Di sini hamzah dibaca dengan pendek, li'i. Akan tetapi selepas huruf hamzah ini adanya huruf ya, yang mana huruf ya di sini merupakan huruf mad. Maka hamzah yang asalnya dibaca dengan pendek hendaklah dibaca dengan mad 2 harakat. Dan hukum yang berkait di sini ialah mad badal. Namanya ialah mad badal. Mad badal dibaca dengan kadar 2 harakat mengikut mengikut riwayat yang kita baca Hafs an Asim. Jadi bunyinya tuan-tuan sekalian, li'ila, li'ila, panjang 2 harakat sekurang-kurang. Okey, dan begitu juga pada huruf lam, adanya alif kecil di sini, dan di sini hukumnya ialah mad tabi'i ataupun mad asli. Li'ilafi, li'ilafi. Okey. Maka di sini jangan bertukar. Hukum di sini mad badal, jangan dikatakan hukum mad asli. Ini mad badal. Ingat mad badal tuan-tuan sekalian, apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, sama ada huruf alif atau waw atau ya, maka hukumnya ialah mad badal. Maka di sini huruf mad di sini ialah huruf ya. Jadi hukumnya di sini ialah mad badal, dan di sini ialah mad asli. Okey, ni mad badal, ni mad asli. Baik, kita terus pada kalimah Quraisy. Dalam kalimah ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lihat betul-betul di sini terdapatnya huruf qaf, bukannya huruf kaf. Kalau kaf dia akan jadi ku. Kalau qaf, ku. Qaf huruf yang berada di pangkal lidah. Li'ila fiqu. Fiqu. Jangan dibaca li'ila fi Quraisy, fi Quraisy. Ini ramai yang terlepas pandang, dia ingatkan huruf qaf itu dibaca dan dia ingatkan huruf kaf, sedangkan di sini huruf qaf lalu dibaca dengan huruf kaf, maka dia jadi kurang sifat isti'la pada huruf qaf di sini. Okey, maka hendaklah berhati-hati dalam bacaan kita tuan-tuan sekalian. Kerana di sini adalah huruf qaf. Li'ilafiqu. Okey. Li'ilafi qura. Ni huruf ra, bila mana berbaris di atas hendaklah dibaca dengan tebal. Dipanggil sebagai tafkhimur ra, tebal bagi huruf ra. Okey, jangan dibaca dengan nipis. Bunyi nipis ialah li'ilafi qurai, qura. Itu nipis. Ni dibaca dengan tebal, bunyinya ra. Ra berbaris di atas bunyi ra. Baris depan bunyi ru. Baris di bawah bunyi ri. Bukannya bunyi ra. Jangan dibaca dengan ra. Okey. Li'ila fi qura. Fi qura. Kemudian selepas huruf ra, adanya huruf ya. Adanya huruf ya di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Huruf ya yang sukun. Di sini huruf ya adalah ya yang sukun, ya mat dipanggil. Jadi, apabila huruf ya ataupun huruf waw yang sukun, maknanya huruf ya yang mati ataupun huruf waw yang mati, sebelumnya merupakan huruf yang berbaris di atas. Okey, ya yang sukun ataupun waw yang sukun, contohnya di sini. Ini waw yang sukun, di sini huruf ya yang sukun. Sebelumnya adalah huruf yang berbaris di atas. Ini berbaris di atas. Ra baris di atas. Kha berbaris di atas. Okey. Maka hukumnya dipanggil mad lin. Okey, mad lin. Mad lin bila kita waqaf, dia boleh dibaca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Maknanya kalau kita nak waqaf di sini tuan-tuan sekalian, kita boleh membacanya dengan 2 ataupun 4 ataupun 6. Contoh saya baca li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Itu maksudnya. Maka boleh dibaca sini 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Di sini adalah hukumnya mad lin. Apa maksud lin tuan-tuan sekalian? Lin ialah lembut.
Maksudnya bila kita nak sebut kepada huruf ya ini, Quraish, dibaca dengan lembut, tak dibaca dengan keras. Kalau keras bunyi ra, qura, itu keras. Ni sebab huruf ya ataupun huruf waw sebelumnya huruf yang berbaris di atas, maka hukumnya ialah mad lin. Okey, kita selesai pada ayat yang pertama. Ingat tuan-tuan sekalian, di sini adanya huruf shin yang berbaris dua di bawah, tanwin baris dua di bawah. Kalau kita nak waqaf di sini, pastikan berhenti betul-betul pada huruf shin. Quraish, Quraish. Huruf shin kat mana makhraj huruf sin, huruf shin? Huruf shin makhrajnya keluar di bahagian pertengahan lidah. Dia ada tiga beradik, huruf jim, huruf shin dan juga huruf ya. Okey, kita terus pada ayat yang berikutnya insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Lagi sekali insya-Allah. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Baik. Pada ayat yang kedua di sini, para pendengar yang dikasihi oleh Allah, maafkan saya. Terlebih dahulu di sini adanya huruf hamzah qata berbaris di bawah. Kemudian di sini adanya huruf ya. Okey, adanya huruf ya. Baik. Kalau kita lihat di sini tuan-tuan sekalian, dalam ilmu dhabtul Quran, okey, iaitulah berkait dengan tanda-tanda, iaitulah disebut sebagai alamat, tanda-tanda di dalam Al-Quran, tanda baris, sukun, syiddah dan sebagainya, itu dipanggil ilmu dhab Al-Quran, dhabtul Quran. Okey. Di sini adanya huruf ya. Sebenarnya ini huruf ya ini datangnya daripada mana? Ini sebagai makluman, sebagai pengetahuan ilmu kepada kita tuan-tuan. Huruf ya di sini, okay, kalau kita perhatikan, kenapa di sini dipanggil huruf ya sedangkan kita tak nampak pun macam huruf ya? Huruf ya begini sebenarnya. Dan huruf ya kalau dia betul-betul satu huruf yang tunggal seperti ini. Betul? Ini huruf ya. Kalau macam ni, macam mana disebut huruf ya? Dia seolah macam apa dipanggil, bentuk apa macam ni? Macam nak kata huruf ya tak nampak huruf ya. Huruf ya bentuknya macam ni. Kalau dia berada di pertengahan macam ni, ataupun ditulis pada permulaan ayat macam ni, di pertengahan macam ni. Kenapa dia bentuk sebegini dipanggil huruf ya? Baik, ini khilaf dalam kalangan para ulama. Satu pandangan mengatakan huruf ya ini sebenarnya diambil daripada kepala huruf ya. Maksudnya macam ni, huruf ya yang asal, yang tunggal, dia diambil daripada kepalanya di sini. Ni kepala huruf ya, maka ditulis sebegini. Nak menunjukkan ini adalah huruf ya. Okey, nak menunjukkan ini adalah huruf ya. Sebahagian juga para ulama mengatakan ini merupakan ekor huruf ya yang diterbalikkan. Maka ini ada pandangan. Satu mengatakan kepala huruf ya, yang kedua mengatakan ini merupakan ekor huruf ya, yakni ekor huruf ya ini tetapi diterbalikkan, dipusingkan, maka menjadi seperti ini. Asasnya ini adalah huruf ya. Okey, asasnya ini adalah huruf ya. Maka seperti mana kita sebut pada awal tadi, apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, maka hukumnya ialah mad badal. Okey, mad badal. Mad badal maka dibaca dengan panjang dua harakat. Jadi kita mengikut tarik riwayat Imam Hafs an Asim, membaca badal dua harakat, bunyinya ila fihim.
ilafihim. Ilafihim. Okey, boleh dibaca dengan dua harakat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak berkongsi satu ilmu yang mungkin ramai orang tak tahu kalau orang yang tidak mempelajari ilmu qiraat. Soalannya, kenapa di sini ditulis kepala huruf ya, sedangkan di sini ditulis huruf ya yang betul? Kenapa di sini ditulis huruf ya, kepala huruf ya, sedangkan di sini ditulis huruf ya yang betul? Kenapa di sini juga tidak ditulis huruf ya seperti ya ini? Kenapa ditulis begini? Di sini adanya khilaf dalam bacaan qiraat. Okey, khilaf dalam bacaan qiraat. Khilaf siapa yang membacanya? Bagi Imam Abu Ja'far, dia membacanya secara hazaf, buang huruf ya ini. Dia membacanya dengan ilafihim. Ilafihim. Kalau kita membaca ilafihim, bagi Imam Abu Ja'far, dalilnya dalam Matan Tayyibah disebut ilafihim thiqa. Fa itu rumus bagi Imam Abu Ja'far, dibaca dengan hazaf huruf ya di sini. Dibaca dengan ilafihim, tidak dibaca dengan ilafihim. Di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana para ulama dia meraihkan pandangan imam-imam qiraat, bacaan-bacaan qiraat yang masyhur, yang mutawatir, bacaan qiraat yang diperakui oleh dunia, yang diperakui oleh Nabi sendiri. Maka di sini diletakkan huruf ya yang kecil, diletakkan kepala huruf ya bagi meraihkan adanya pandangan, adanya bacaan yang lain berkait dengan qiraat. Di sini juga kita boleh mempelajari sesuatu sebenarnya tuan-tuan. Bagaimana para ulama resam, bagaimana para ulama menulis Al-Quran, dia letakkan dhab di sini untuk meraihkan pandangan bacaan qiraat yang lain, supaya kita juga boleh belajar di sini, kita dapat melapangkan dada kita juga untuk meraihkan pandangan-pandangan orang lain yang mungkin lebih baik lagi daripada kita. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita rasa kita dah bagus, kita rasa kita dah hebat. Kadang-kadang kita rasa pandangan kita sahaja yang betul. Kadang-kadang kita rasa kita sahaja yang sesuai untuk orang ikut. Padahal ada lagi pandangan-pandangan orang yang apa salahnya kalau kita dengar, kita berlapang dada, kalau baik kita ikut, kalau tak baik kita tinggal. Maka di sini ulama nak ajar kepada kita supaya berlapang dada dan meraihkan juga pandangan-pandangan orang lain. Begitulah Al-Quran mengajarkan kita ni, hebatnya para ulama dahulu nak didik kita ni supaya jangan pentingkan diri sendiri. Kalau boleh saja para ulama nak letakkan huruf ya seperti ya ini, tapi nak jaga juga bacaan qiraat, meraihkan pandangan qiraat, ditulis dengan huruf ya, kepala huruf ya ini. Ini yang disebut oleh guru kami ketika mana di Mesir dahulu. Okey, kita teruskan tuan-tuan sekalian. Huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf ra, di sini hukumnya ialah izhar syafawi. Izhar syafawi. Sebab apa izhar syafawi? Kerana huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf selain huruf ra. Mim yang sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Maaf ya tuan-tuan. Mim yang sukun bertemu dengan huruf mim, bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Okey, kita terus pada kalimah asy-syita. Di sini ialah mad. Di sini terlebih dahulu adanya alif lam syamsiyah, dan di sini hukumnya ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ataupun disebut mad muttasil, boleh dibaca dengan qadar 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 atau 5 harakat. Dan di sini juga hukumnya ialah mad badal hukumnya di sini ialah mad maklin. Boleh dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Ada juga disebut sebagai maklin arid lis sukun pun boleh.
Ma'lin arid lis-sukun. Ma'lin arid lis-sukun. Contoh saya baca lagi sekali. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayif. Okey. Dan hendaklah diwakafkan dengan huruf fa. Sukunkan huruf fa kerana kita wakaf di sini. Betul-betulkan bunyi makhraj huruf fa, iaitulah yang berada di dua bibir, yang disebut sebagai asy-syafatain. Ada 4 huruf yang berada di asy-syafatain, 1 huruf min, 2 huruf ba, 3 huruf waw, 4 huruf fa. Okey, ada 4 huruf. Kita teruskan tuan-tuan sekalian pada ayat yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Okey, dalam ayat ini di sini adanya huruf ain yang sukun. Ain yang sukun di sini tuan-tuan, pastikan tempat keluarnya adalah di pertengahan halqum. Jangan keluarkan di bahagian hidung ataupun berada di pangkal halqum. Kerana kalau di pangkal halqum dia akan bertukar menjadi huruf hamzah. Falyabu, falya. Ataupun kita keluarkan pada di hidung akan menjadi sengau. Falya, itu sengau. Sedangkan huruf ain berada di pertengahan halqum. Falya, falyabu. Falyabudu, ya'budu. Okey, huruf ain. Kemudian di sini tuan-tuan sekalian, pada huruf ta, ketika mana kita wakaf di sini, huruf ta sifatnya hamas. Jadi bila nak wakaf mestilah bunyikan hamas, sifat hamas dia tu. Tapi jangan kita hamas terlalu tak kena dengan caranya. Ada juga yang membaca hadzal bait. Bunyi kuat macam tu. Sebenarnya huruf ta ni dia sikit je sebenarnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Macam tu. Hadzal bait. Tuan-tuan dengar ya. Hadzal bait. Jangan rabb hadzal bait. Itu terlampau sangat itu. Itu bukan cara memberikan sifat hamas yang sempurna bagi huruf ta. Okey? Dan sebelum itu adanya huruf zal. Jangan tertukar lagi dengan huruf zai. Jangan dibaca dengan haza. No, bukan haza tapi hadza. Falyabudu rabb hadza. Hadza, hadza. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Okey, jangan dibaca dengan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bunyi macam sedap dah bunyi tu, tapi salah baca, bukannya zai, bukannya zai tapi dengan zal. Rabb hadza, Rabb hadza. Okey. Okey, kita terus dengan ayat yang keempat insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alhamdulillah. Okey, kita terus pada kalimah allazi at'amahum. Di sini terlebih dahulu sama juga macam tadi, ni huruf zal bukannya huruf zai. Jangan tertukar lagi dengan huruf zai, bukan allazi tapi allazi, zi. Dan di sini juga adanya hukum mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Satu kalimah allazi, satu kalimah at'amahum. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Apakah huruf mad? Huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Apabila bertemu dengan huruf hamzah qata' ini,
Dan di sini yang terlibat huruf mat adalah huruf ya. Apabila bertemu dengan hamzah qata' ini dalam dua kalimah, satu allazi, satu at'amahum, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau bertemu dalam satu kalimah seperti mana asyita ini huruf mat juga ni. Huruf mat di sini yang terlibat adalah huruf alif. Bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, ini satu kalimah dan ini dua kalimah. Kenapa dua kalimah? Allazi satu kalimah, at'amahum satu kalimah. Maka di sini ialah mad wajib. Bila satu kalimah mak wajib muttasil. Bila dua kalimah tuan-tuan sekalian, hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Itu bezanya. Bezanya ialah dua kalimah ataupun satu kalimah. Dia punya asasnya sama. Mat bertemu dengan hamzah. Yang bezanya adalah satu kalimah ataupun dua kalimah. Kalau satu kalimah seperti mana asyita, maka hukumnya ialah mad wajib muttasil. Kalau dua kalimah seperti mana allazi at'amahum, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Jelas? Okey, kita terus. Pada ayat at'amahum min mim mati bertemu dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya di sini ialah idgham syafawi. Idgham syafawi. Idgham syafawi hendaklah dengung dua harakat. Idgham syafawi. Okey, dengung dua harakat. At'amahum min. At'amahum min. Okey. Dan di sini saya terlupa untuk beritahu tadi, bagi hukum mad jaiz munfasil boleh dibaca dengan dua harakat ataupun 4 harakat ataupun 5 harakat. Ada 3 wajah, 2 atau 4 ataupun 5. Kalau nak baca dengan 2, 2 semuanya. Kalau nak baca dengan 4, 4 semuanya. Nak baca dengan 5, 5 semuanya. Contoh, allazi at'amahum, allazi at'amahum, allazi at'amahum. Itu contohnya. Dan di sini adanya huruf ta, iaitulah huruf qalqalah. Hendaklah dilantungkan sedikit suara kita ni, kerana di sini adanya huruf sifat huruf ta, iaitulah qalqalah. Ata, ata, at'amahum, allazi at'amahum, ata'a, ata'a. Di sini jangan dibuat-buat ya tuan-tuan. Dia automatik dia akan melantung sendiri, kerana memang sifatnya sedemikian apabila dia sukun, bila dia mati. Okey, jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat takut menjadi seperti mana huruf ta yang berbaris di atas. Ata'a, jadi ata. Sedangkan di sini memang sifatnya adalah qalqalah. Ata'a, sendirinya dia akan melantun. Okey. Bila min yang sukun bertemu dengan mim, hukumnya ialah idgham syafawi. Okey. Dan di sini adanya huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf jim. Nun yang sukun bertemu dengan huruf jin, hukum di sini ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki di sini juga hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat. Minju, minju. Maka di sini ada satu dengung. At'amahum min. Yang kedua minju. Yang ketiga di sini adanya tanwin. Ain yang berbaris dua di bawah, di sini adanya tanwin. Bertemu dengan huruf waw. Hukumnya di sini ialah idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bil ghunnah. Idgham bil ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah. Di sini idgham syafawi, dia beza. Idgham syafawi dan di sini ada idgham ma'al ghunnah atau idgham bil ghunnah. Miju. Jadi ada berapa dengung di sini? Satu dekat mim sukun bertemu dengan mim, satu. Nun yang sukun bertemu dengan jim, satu. Dua. Kemudian huruf ain yang berbaris dua di bawah bertemu dengan huruf waw. Maka ada 3 tempat yang mesti kita baca dengan dengung. Contoh saya baca. Allazi at'amahum min ju'in wa. Okey, bagi idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bil ghunnah, ain yang berbaris dua di bawah ini tuan-tuan para pendengar, bila mana nak sebut huruf waw ini hendaklah dibaca dengan memasukkan. Sebab itu namanya idgham. Memasukkan tanwin ini ke dalam huruf waw. Tanwin ini ke dalam huruf waw. Ju'iwa. Ju'iwa.
Memasukkan bersama dengan dengung. Kalau kita baca tak memasukkan akan jadi ju'in wa. Itu salah. Hendaklah dibaca dengan memasukkan beserta dengan dengung. Min ju'in wa. Ju'in wa. Boleh insya-Allah. Kemudian pada kalimah wa amanahum, di sini adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf alif, maka hukumnya sama, iaitulah mad badal. Mad badal dua harakat. Wa amanahum wa amanahum wa amanahum. Okey. Kemudian huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf mim, sama juga macam tadi, mim yang sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya ialah idgham syafawi. Dan di sini adanya huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf kha, maka hukumnya di sini ialah izhar halqi. Kita dah bincang dah sebelum ini huruf-huruf izhar, huruf-huruf idgham dan sebagainya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat buat ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian. Dan pada kalimah yang terakhir, iaitulah kalimah khaufin. Kalimah khauf, ingat huruf waw yang sukun ataupun huruf ya yang sukun sebelumnya adanya huruf yang berbaris di atas, maka hukumnya ialah mad lin. Hukumnya ialah mad lin. Jadi huruf kha ini hendaklah diberikan haknya terlebih dahulu. Jangan dibaca dengan kha. Ramai yang saya dengar, saya dapati bila huruf kha dan juga huruf qaf dibaca dengan nipis. Contoh huruf qaf berbaris di atas berjumpa dengan huruf lin, qauma dibaca dengan qauma. Satu. Contoh pada kalimah khauf, ada yang baca dengan khauf. Wa amanahum min khauf. Jangan min khauf, kerana huruf kha salah satu daripada huruf isti'la. Kha berbaris di atas bukannya bunyi kha. Kha berbaris di atas bunyinya kha. Kemudian bila sebut huruf kha, datangkan huruf waw yang sukun. Khauf. Kemudian kita sukunkan huruf fa kerana kita waqaf. Maka di sini kena hati-hati juga para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kita selesai dalam perbincangan kita hari ini berkait dengan surah Quraisy. Sebelum saya terlupa, ingin saya tekankan beberapa perkara juga, iaitulah berkait dengan huruf ha yang berbaris di bawah dan juga huruf ha yang berbaris di hadapan. Sama di sini huruf ha yang berbaris di hadapan. Sebut betul-betul ya tuan-tuan sekalian, jangan terlalu leweh bacaan. Orang Terengganu panggil leweh. Leweh ni macam nak baca tak mampu baca bunyi. Okey? Contoh saya baca dalam kalimah ini, jangan dibaca dengan ila fihim. Jangan. Begitu juga di sini at'amahum hum. Di sini pun sama wa amanahum. Jangan dibaca dengan ho ataupun he. Sedangkan hak berbaris di bawah bunyinya hi, hak baris di hadapan bunyinya hu. Di sini pun bunyinya hu. Okey. Sebut lembut perlahan-perlahan huruf hak yang berbaris di bawah. Ila fihim wa amanahum. At'amahum. Jangan dibaca dengan at'amahum. Itu tak sempurna bacaan kita. Maka mungkin selepas ini apa yang kita dengar pada hari ini, selepas ini bacaan kita semakin baik, semakin mantap, semakin sedap didengari, semakin tepat insya-Allah. Yang penting kita nak bacaan-bacaan kita ini sempurna seperti mana yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Dan suka juga untuk saya tekankan di sini dalam surah Quraisy ini, bacalah dengan hati-hati tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah ini juga dia ada berkait dengan waktu, iaitu syita, waktu saif, dan tuan-tuan boleh tengok tafsir ataupun terjemahan berkait dengan surah ini. Dan surah ini juga memberikan beberapa pengajaran kepada kita sebenarnya, iaitu berkait dengan beri makan pada orang yang lapar dan sebagainya dalam keadaan ketakutan. Dan mudah-mudahan surah ini memberikan panduan ataupun pengajaran dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Tuan-tuan boleh buka balik terjemahan ataupun
tafsir ataupun cari guru untuk terangkan berkait dengan surah ini insya-Allah. Dan seperti biasa saya tekankan juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, kita buat secara bersiri ataupun secara setiap minggu pertemuan kita ini dalam program Al-Quran Sahabatku ini adalah teori semata-mata, dan tuan-tuan para pendengar hendaklah sentiasa berusaha juga untuk mencari guru-guru dalam kita membetulkan bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Dan saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau kekurangan kesilapan ataupun terlalu ringkas pertemuan kita hari ini atas faktor kesihatan saya yang belum baik sepenuhnya. Saya mengharapkan mudah-mudahan tuan-tuan sentiasa mempelajari ilmu Al-Quran, tuan-tuan sentiasa membaca Al-Quran insya-Allah, dan ada masa tuan-tuan jangan lupa untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mati bertemu dengan Allah sekurang-kurangnya adalah beberapa surah, sekurangnya adalah beberapa juzuk, sekurang-kurangnya adalah beberapa halaman daripada Al-Quran yang kita hafal, yang kita ingat insya-Allah. Apatah lagi kalau kita mati dalam keadaan kita ingat 30 juzuk Al-Quran, subhanallah. Itulah orang yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga di hari akhirat nanti tuan-tuan sekalian. Jadi saya setakat itu dahulu untuk hari ini. Kita bertemu untuk siri yang akan datang insya-Allah. Dan kami sekali lagi memohon maaf, saya mewakili Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah kerana kita tidak dapat buat secara live pada hari ini disebabkan masalah teknikal, dan kita buat secara rakaman terlebih dahulu, dan kita akan berkongsi di laman Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Dan sekali lagi jangan lupa untuk terus like dan subscribe kami punya TV YouTube, channel YouTube kami, itulah TV MBS, dan juga page di Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Like dan juga subscribe, dan juga ikuti juga perkembangan kami di Instagram, iaitulah mbs.kt. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih kerana tetap setia untuk mendengar program Siri Al-Quran Sahabatku ini. InsyaAllah kita bertemu pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.